Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazalin Unity Channel. Adakah benar beribu-ribu, beratus ribu ahli PAS akan sertai amanah? Berita ini tidak dapat lagi dibendung dan tidak dapat lagi disembunyikan memandangkan nampaknya parti PAS semakin hari semakin kehilangan banyak sokongan gara-gara kekuatan mereka yang makin menjadi lemah. Satu surat daripada Malaysia kini menulis, ahli PAS wajar sertai amanah. Apa pula pendapat anda sekalian? Kebelakangan ini, tindakan segelintir pemimpin PAS melemparkan tuduhan palsu dan fitnah melulu telah mencemarkan nama baik Islam serta merosakkan kepercayaan rakyat terhadap politik yang sepatutnya menjadi medan mendidik dan menyatukan umat. Misalnya, kes ahli parlimen kepala batas Siti Mastura Muhammad yang baru-baru ini diarahkan membayar lebih RM800.000 atas tuduhan palsunya ke atas beberapa ahli DAP. Keputusan mahkamah itu menunjukkan bagaimana budaya fitnah hanya membawa kepada kehancuran integriti. Kedua, kenyataan Pesuruhjaya PAS Perak, Razman Zakaria yang membuat tuduhan melulu bahawa Menteri Belia dan Sukan Hanayo merupakan sebahagian daripada keluarga pengasas YTL Kop Berhad mendiang Yoh Tiong Lai. Tuduhan Razman ternyata tidak berasas sama sekali dan menyimpang daripada fakta sebenar. Kejadian seumpama itu adalah bukti bahawa sebahagian pemimpin PAS lebih mengutamakan agenda peribadi dan politik sempit berbanding kepentingan ummah. Sebaliknya, perbuatan mereka hanya menguntungkan pihak yang mereka sendiri sering serang, seperti DAP yang mendapat pampasan besar hasil tindakan undang-undang. Sebagai parti yang membawa prinsip sederhana, wasatiyah, amanah menyeru, semua ahli PAS yang kecewa dengan budaya fitnah dan politik tidak beretika itu menyertai kami. Dalam amanah, kami mengamalkan politik berteraskan akhlak mulia, kejujuran dan kebenaran sesuai dengan ajaran Islam yang sebenar. Politik tidak harus menjadi alat untuk menjatuhkan lawan dengan fitnah, tetapi untuk membina masyarakat yang harmoni dan adil. Akhir kata, marilah kita bersama membentuk budaya politik baru yang lebih matang dan bertanggung jawab. Hentikan budaya fitnah, caci maki dan bina sebuah Malaysia yang bersatu padu berlandaskan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Ditulis oleh Abrar Sadiq, Ketua Pemuda Amanah Kepala Batas, merangkap Pengarah Komunikasi Pemuda Amanah Pulau Pinang. Sebelum kita akhiri isu kali ini, bagaimana pula pendapat anda sekalian? Adakah sewajarnya ahli-ahli PAS patut meninggalkan parti PAS dan menyertai amanah? Yang paling menarik sekali ialah tidak rasa rugikah kepimpinan PAS, khususnya PAS Pusat, menderma secara banyak melalui pembayaran saman kepada DAP. Walhal kita tahu, lihat saja keperluan keuangan dalam parti PAS ini, terutamanya negeri PAS sendiri, yang memerlukan banyak sumber uang, dana uang. Guru-guru pasti, sekolah-sekolah pasti memerlukan dana yang banyak untuk meneruskan persekolahan dan membayar gaji guru pasti yang sangat kecil. Tetapi banyak pula uang yang dibayar apabila Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazalin Unity Channel. Azmin kata, sila bersedia untuk pilihan raya hujung tahun ini. Penganalisis kata, tebuk atap 2.0 sedang diusahakan. Tapi rupa-rupanya semua itu hanya polemik semata-mata. Kalaupun memang ada usaha, mimpi di siang hari sajalah. Tidak mungkinlah akan tumbang, tidak mungkinlah akan bubar, tidak mungkinlah akan pilihan raya. Oke? Walaupun orang kata politik dinamik, apa-apa pun boleh berlaku. Jangan terlampau yakin. Nazilin kata mereka, jangan terlampau yakin dengan apa yang kamu dengar sebab mungkin akan berlaku juga.
pembubaran ataupun pilihan raya. Tapi kalau betul-betul pilihan raya berlaku, tak apalah, teruskan saja. Silap-silap hari bulan, lebih banyak kerusi pembangkang akan hilang. Karena itu akan lebih membuatkan pemimpin ataupun rakyat muak nak melihat karena pembangkang yang tak henti-henti mahu menjejaskan kestabilan negara ini, tak henti-henti nak mendapatkan kuasa. Tapi tak apalah. Yang menjadi persoalan sekarang ini ialah kalau pilihan raya nak dibuat dalam masa terdekat ini dan yang pasti akan menjadi poster boy kepada pembangkang dan kerajaan ialah pastinya orang yang akan diangkat menjadi Perdana Menteri. Mudah saja. Untuk Pakatan Harapan, Barisan Nasional, pasti Anwar Ibrahim satu-satunya pilihan untuk dicalonkan sebagai Perdana Menteri dan poster boy mereka dalam kempen pilihan raya. Menjadi persoalan yang berat ialah untuk pembangkang. Siapa akan menjadi poster boy mereka dan siapa akan menjadi Perdana Menteri mereka? Anda tulislah sendiri siapa yang kamu mau. Mungkin kamu berminat dengan Muhyiddin, mungkin kamu berminat dengan Azmin Ali, mungkin kamu berminat dengan Dr. Shem, atau mungkin kamu berminat dengan Hadi Awang. Ramai lagi lah sebenarnya. Tetapi penganalisis sebenarnya ragu dengan potensi 4 Menteri Besar PAS yang mungkin akan jadi Perdana Menteri. Wah, siapa Menteri Besar PAS yang bakal jadi Perdana Menteri ini? Layakkah mereka jadi Perdana Menteri? Majukah Malaysia di bawah pemerintahan mereka? Dan adakah negara ini akan lebih bersatu padu, perpaduan atau sebaliknya? Dan lebih teruk lagi atau penting lagi ialah diundi oleh rakyatkah menteri-menteri besar ini untuk menjadi Perdana Menteri? Kena ingat, permainan di Parlimen dengan permainan di ADUN, di Dewan Undangan Negeri, jauh panggang dari api seperti langit dengan bumi. Tidak sama-sama sekali. Seorang penganalisis politik meragui kebolehan 4 Menteri Besar PAS yang didakwa berpotensi dikenakan sebagai calon Perdana Menteri. Profesor Madya Dr. Azmi Hassan berkata, penilaian beliau itu berdasarkan 4 negeri di takbir parti tersebut yang tidak menunjukkan perkembangan lebih baik. Kata beliau, Perlis yang ditakbir Muhammad Syukri Ramli, Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor, Kelantan Datuk Nasaruddin Daud dan Terengganu Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar tidak menunjukkan perbezaan lebih baik jika dibandingkan dengan negeri ditakbir Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Saudara-saudara sekalian, yang lebih mengejutkan kita ialah keempat-empat menteri besar ini kalau dilayan menjadi Perdana Menteri, ia akan menunjukkan sesuatu yang mungkin akan mengejutkan kita. Ia akan menakutkan mereka yang nak sokong Perikatan Nasional PN kerana Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu yang dipimpin 4 menteri besar ini tidak menunjukkan apa-apa perbezaan dan perubahan yang lebih baik, katanya memetik FMT. Beliau juga percaya orang ramai tidak akan sepatutnya bersetuju dengan pemilihan tersebut. Sebelum ini, pemuda PAS Pulau Pinang berkata, 3 menteri besar dari para parti itu selain Ahmad Samsuri boleh diangkat sebagai calon Perdana Menteri mewakili Perikatan Nasional. Naib ketuanya Muhammad Hafiz alias menamakan Sanusi, Nasaruddin dan Muhammad Syukri yang didakwa boleh diketengahkan untuk mengetuai Putrajaya. Kini PAS mempunyai banyak kepimpinan pilihan seperti Sanusi, Syukri dan Nasaruddin. Tidak hanya tertumpu Dr. Shem katanya lagi. Saudara atau anda mahu daripada PAS Tuan Ibrahim Tuan Man? Sekian dulu, jangan lupa tinggalkan komen anda.